Saya rasa pertama kita juga beruntung bila mana kita ada ibu lah yang melahirkan kita, yang sentiasa berdoa kan. Walaupun ibu kita dia pun tak tahu apa kerjaya seorang pelukis tapi doa ibu tu sangat berguna dan dia membuka pintu-pintu tersebut. Dan saya dari awalnya, saya ni suka bersendirian bila saya mencari sesuatu benda. Ya, kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil solitude. Ya, solitude. Saya suka hitchhiking sendiri, seorang diri. Saya suka mengembara seorang diri, menulis. Dan saya hanya mencari kawan bila mana saya ingin belajar sesuatu. Ini yang saya jumpa. Dan kadang-kadang dia agak aneh lah bagi setengah-setengah orang cara saya bekerja, cara saya fikir. Tetapi bila saya dapat ilmu tu, saya kata ini ilmu yang menarik ilmu yang menarik. Bagaimana kalau saya mau kongsi? Kan? Sebab kita kena tahu the purpose of life kan. Macam Cik Nazli cakap tadi, bila kita lahir ke dunia ni sebenarnya kita harus menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin. Dan yang paling besar tanggungjawab bagi saya bila kita dilahirkan sebagai seorang lelaki tu. Orang lelaki ni kalau dia tidak ada leadership, bagi saya susah. Sangat susah. Sebab dia akan menjadi seorang lelaki yang sentiasa bermasalah. Betul. Walaupun dalam rumah dia. Betul. Ini saya cuba ingatkanlah kepada semua orang lelaki. Dan jadi bagaimana kepimpinan di dalam rumah kita itu kita bawa keluar. Di rumah dia manfaat pada keluarga kita. Kepimpinan tadi. Tapi bila dia keluar, bagaimana dia mahu memanfaatkan kepada kawan-kawan dia, adik-adik dia, saudara-saudara dia. Dan ini kesedaran yang saya rasa memerlukan sangat banyak pengorbanan dia. Sangat banyak pengorbanan dia. Sebab benda ni tak boleh diajar di universiti, tak ada guru yang boleh mengajar. Tetapi bagaimana saya kena belajar, kena keluar belanja sendiri, kena mengembara, merantau. Dan saya terus terang saya katakan PhD saya adalah perantauan saya. Sebab saya banyak merantau dalam tempoh 30 tahun. Jadi what do you call yourself bang? Kalau abang bukan penggiat sini, are you yes, of course you are a khalifah. Tapi how do you... itu takutlah saya kan. Everybody is a khalifah lah. In the family. Everybody, family. So how do you... I bukan nak frame you, tapi I nak faham. So what do you call yourself? Aktivis ke, penggiat ke, educator ke, pekebun ke? Itu saya cerita. Saya cakap terang macam mana Cik Johari boleh membahagikan masa supaya Cik Johari ada satu tenaga yang hebat untuk berkarya dalam studio saya. Saya kata kita kena pandai adjust diri kita kan. Dan bila selepas subuh saya akan bangun pagi, saya kena bersihkan reban ayam saya. Saya kena bagi ayam makan, kena ada ikan nak bagi makan semua kan. Dan ikan tu bukan saya bela untuk diri saya pun. Itu saya bela untuk mendidik anak saya. Sebab reban ayam dengan kolam ikan tu adalah sekolah anak saya. Dan ini pendidikan. Bila bangun pagi saya dah buat pendidikan tu untuk anak-anak saya. Dan lepas itu pukul 9 saya ada di studio. Saya bekerja sampai pukul 3 petang. Bekerja sebagai? Sebagai seorang artis. Seorang artis. Jadi, artis, pendidik. Pagi-pagi saya jadi pendidik. Pekebun, artis, pendidik. Lepas tu saya bekerja dalam studio saya. Dan studio saya ni pula, dia ada banyak sumber. Sumber ni pula saya kembangkan dengan website yang saya buat bersama Fadli Mota. Dan dia memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Dan kami bekerja ini adalah untuk kebaikan pelajar-pelajar. Kemudian bila saya malam, saya menulis. Bila saya malam, saya menulis, saya banyak membaca. Dan masa itu saya akan merencanakan atau merancang bagaimana saya ada 2 projek lah yang saya buat. Projek yang utama adalah Go-Blog, Contemporary Making Malaysia tu. Kemudian lagi satu Behind Residencies.
Behind residency ni dia tidak fokus kepada filmmaking, tapi dia fokus kepada semua disiplin sculpture, installation, video atau apa saja. Dan saya bermula Goblok expanded filmmaking ni dengan residency ni, dan saya ada penyusunan strategi tau. Dan perancangan yang istimewa untuk membentuk projek-projek begini, kerana saya sedar di Malaysia ni kita kekurangan. Ya, kekurangan dengan aktiviti yang menjana pemikiran, yang menjana kemahiran artis-artis muda kita. Sebab bila kita bercakap, kita mahu menjana pemikiran, menjana aktiviti. Menjana pemikiran dan menjana aktiviti ni, dia kena ada 3 faktor. Pertama, kita kena ada teori dia. Kemudian kita kena ada praktikal dia. Dan lepas itu kita kena tengok result dia. Ya, kita tak boleh cakap je. Tetapi kita tidak melahirkan apa-apa aktiviti. Dan bagi saya, terus terang saya katakan, aktiviti yang banyak kita lihat di Malaysia ni, aktiviti di galeri-galeri lah, ya, sebagai contohnya. Itu aktiviti perdagangan. Bukan tak baik, dia baik ya, untuk menjana ekonomi artis-artis tersebut. Tetapi apa yang lebih kita perlu lakukan dalam galeri, dalam studio kita misalnya sebagai artis. Saya selalu bersoalkan, kalau saya ada studio yang sebesar begini, mengapa saya hanya buat studio untuk diri saya seorang? Mengapa saya tak boleh ke berkongsi dengan orang lain? Itu mula timbul benda-benda begitu bila saya pindah kemari. Maknanya, cita-cita dan angan-angan saya semasa saya remaja, semasa saya umur 20-an, 30-an tu, bila saya ada studio ni, this is the time. This is the time saya nak kembangkan saya punya perkongsian, idea saya nak menyemarakkan. Itu yang saya buat, projek-projek begitu. So dalam peranan sebagai artis kan, most of the time of the day sebagai artis. Ya. Okay. Apa yang abang tekankan? Bagaimana perjalanan artistic journey abang lah, daripada printmaking? Apa yang abang buat? Adakah ada spesifik medium yang abang gunakan, spesifik teknik yang abang praktiskan? Dan kalau abang boleh explain. Saya khusus dalam bidang seni cetak kayu. Dan bila saya belajar ke Jepun, terutama yang saya belajar dengan guru saya yang paling hebat dan istimewa lah. Kerana istilah guru yang paling hebat dan istimewa ni, dia guru saya yang boleh mengajar saya, dia boleh menunjukkan saya, boleh membawa saya dan boleh mengiringi saya. Begitu. Sebab kebanyakan guru ni dia ngajar habis. Tapi bagaimana kami sering berkomunikasi setiap bulan. Saya pergi ke rumah dia. Bila saya berjumpa dengan dia, dia akan tunggu saya, bawa saya pergi pameran. Dia akan bawa saya, perkenalkan saya dengan kawan-kawan dia. Dan kita merancang projek bersama. Jadi dia membina saya begitu. Dan ini adalah formula-formula yang saya bawa. Formula-formula yang saya bawa kepada diri saya sekarang. Dan bagi saya, inilah ilmu-ilmu yang kita tidak jumpa semasa kita menuntut di universiti. Dan ini juga amat sukar amat sukar maknanya untuk kita berkongsi sepenuhnya lah dengan semua orang. Dan kalau kita dapat 2-3 orang pun yang terbaik bagi saya, itu pun alhamdulillah. Dan kemudian kita cuba kembangkan lagi. Boleh abang cerita tak perjalanan kerjaya seni cetak abang? Sebenarnya saya pun tak berapa minat lah nak cerita perkembangan seni cetak saya. Kerana saya mengalami zaman yang cukup sukar.
Untuk berkarya. untuk berkarya, untuk mengembangkan kerjaya saya. Dan semasa itu bayangkan bila saya graduate tahun 83 tu kan. Kita cuma ada satu je galeri di Kuala Lumpur. Itu AP Gallery tu. Dan saya menasib baik AP Gallery tu ada arwah Rahimi Harun yang banyak membantu saya, dan dia ada printmaking studio. Dan dia banyak sedikit sebanyak dia memahami tentang apa itu printmaking. Jadi ilmu-ilmu tersebut tak cukup lah bagi saya kan. Oleh kerana itu saya harus mengembara. Jadi dalam tahun 90-an tu saya dah mula mengembara. Saya mula mengembara dan mencari ilmu pengalaman di luar. Macam mana abang boleh fokus on printmaking? Saya rasa naturally saya ni orang yang suka challenge tau. Saya orang yang suka challenge, dan bagi saya bila saya sudah melepasi atau saya mencapai challenge tu, saya mendapat satu nikmat yang. Dan macam mana printmaking ni is a challenge compared to media-media seni yang lain? Oh ya, sebab di kalangan pengumpul seni kebanyakan pengumpul seni ni dia membeli karya dia kerana dia mahu eksklusiviti. Betul. Kerana duit dia punya. Betul. Dan bila saya belanjakan duit ni, saya pastikan saya mahu eksklusiviti. Kita tak boleh salahkan dia. Oleh kerana itu dia beli painting. Kalau dia beli print, dia beli printmaking, dia kata, buat apa saya beli printmaking ni? Orang lain pun ada. Betul. Itu dia punya biggest challenge dia. Tapi alhamdulillah lah, selepas saya menjadi seorang artis printmaker, saya sudah melepasi hurdle, halangan tersebut. Dan alhamdulillah saya rasa dia memerlukan sangat banyak pengorbanan. Kerana saya terus terang saya katakan, bila saya mau merujuk seorang printmaker, artis printmaker yang berkaliber di Malaysia ni, saya pun ada syarat-syarat saya. Syarat-syarat saya. Dan syarat-syarat yang ada pada saya tu bukan sekadar merujuk kepada artis yang karya dia bagus, bukan. Karya bagus itu satu perkara. Perkara kedua, bagaimana dia bekerja, macam mana dia mengendalikan diri dia, bagaimana dia menguruskan keluarga dia. Ini semua adalah faktor-faktor atau kriteria yang saya lihat bila saya mau merujuk kepada seseorang. Gitu. So abang cerita tak banyak rujukan. Tak banyak Malaysia. rujukan. Jadi betul. abang mengembara. Saya mengembara. Okay. So saya tahulah abang selalu ke Jepun kan. Any special reason? Di Jepun ni dia printmaking sesuatu yang dominan. Dia ada satu sejarah panjang tentang printmaking di sana. Dan kalau di barat dan kalau kita lihat secara detail, ramai artis-artis senior kita dia belajar di barat. Jadi bila dia belajar di barat kebanyakan artis membuat printmaking hanya sekadar sampingan atau dia punya pastimes. Dia buat satu painting yang besar, kemudian daripada painting yang besar tu bila dia penat atau dia punya pastime, dia akan buat etching, dia akan buat print yang kecil-kecil. Jadi daripada situ kita sudah terbawa-bawa satu tradisi yang mana printmaking itu bukan satu yang dominan. Printmaking itu adalah satu yang secondary. Tapi di Jepun tidak. Di Jepun dia satu yang dominan, satu yang primary. Dan kalau kita tengok sambutan dia cukup hebat. Sebab dia pertama dia ramai. Kemudian ada satu sejarah yang panjang begitu. Jadi bila saya mau membuat satu rujukan, saya harus mencari satu rujukan yang betul. Dan ini yang banyak membantu saya, dan saya dalam tahun 90-an pada awalnya saya banyak ke Eropah dan saya banyak ke Jepun, dan saya buat perbandingan tadi. Sebab dalam kehidupan ni untuk mencari kebenaran itu kita mesti buat perbandingan.